Terima kasih memilih untuk terus berinformasi bersama kami. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Teruskan menonton Buletin Utama. Pinjaman PTPTN dinaikkan 100% bagi M40. Kes culik ejen jualan kosmetik didalangi sindiket dadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai usaha kerajaan menjaga kepentingan mahasiswa keluarga Malaysia, kerajaan menerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menaikkan pinjaman kepada golongan M40, M1 daripada 75% kepada 100%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata selain itu, kerajaan juga bersetuju untuk menyediakan kemudahan pinjaman komputer riba kepada peminjam PTPTN golongan M40. Kalau dulu pinjaman kepada M40, M1 adalah hanya 75% saja. Saya ingin mengumumkan di sini bahawa untuk pinjaman kepada M40, M40, M1 kita akan bukan saja 75% tetapi dinaikkan kepada 100%. Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Kemuncak Semarak Patriotik Institusi Pengajian Tinggi 2022 di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM di Ibu Negara. Pada masa sama, Perdana Menteri berkata beliau dimaklumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nuraini Ahmad, jualan murah keluarga Malaysia akan diadakan di setiap institusi pengajian tinggi IPT mulai Oktober bagi menangani isu peningkatan kos sara hidup dalam kalangan mahasiswa. Sementara itu, Perdana Menteri menyeru mahasiswa supaya terus berjuang mengekalkan jati diri, budaya dan bahasa dengan memainkan peranan penting sebagai pembina bangsa dan memaknakan kemerdekaan seperti mana pembina bangsa terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mahasiswa keluarga Malaysia turut diseru agar memberikan komitmen dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai satu cara untuk menyatakan kecintaan kepada negara. Bekas Presiden MIC Tun S. Samivelu meninggal dunia di kediamannya di Ibu Negara kira-kira jam 7 pagi tadi. Mendiang berusia 86 tahun. Mayat mendiang Tun Samivelu akan dibawa ke krematorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL diceras esok. Keranda akan dibawa meninggalkan kediaman pada jam 3 petang esok dan dijangka tiba di krematorium pada jam 4 petang. Malaysia kehilangan seorang negarawan dan tokoh politik berpengalaman yang menyumbang kepada pembangunan infrastruktur negara dan kemajuan masyarakat India berikutan pemergian Tun Samivelu yang menghembuskan nafas terakhir pagi tadi. Sepanjang hayatnya, mendiang adalah Menteri Kabinet paling lama berkhidmat, kira-kira 30 tahun, bermula sebagai Menteri Kerja Raya pada 1979. Semasa menjadi Menteri Kerja Raya, mendiang banyak memainkan peranan dalam membangunkan rangkaian jalan raya serta pengangkutan dalam negara dan atas daya usahanya itu pada 1987, beliau dianugerah International Man of the Year Award oleh the International Road Federation (IPF). Sebelum itu, mendiang pernah dilantik sebagai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 1978. Tun Samivelu juga pernah menerajui Kementerian Tenaga, Telekomunikasi dan Pos dari 1989 hingga 1995 yang menyaksikan kejayaan beliau mengendalikan projek penswastaan, Jabatan Telekom, Lembaga Elektrik Negara dan Jabatan Pos sebelum kembali ke Kementerian Kerja Raya pada 1995 hingga 2008. Mendiang turut mempunyai peranan besar dalam pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan serta pembinaan Jambatan Pulau Pinang, manakala pada 2011 dilantik menjawat jawatan Duta Khas Malaysia bertaraf Menteri bagi infrastruktur ke India dan Asia Selatan. Mendiang berkahwin dengan Tuh Puan R. Indrani dan mempunyai 2 anak, S. Manggayar Karasi dan Datuk Seri S. Velpari.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Tun Samivelu. Seri Paduka Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian mendiang dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga sabar dan tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Seri Paduka Baginda berdua amat menghargai khidmat bakti, jasa serta pengorbanan mendiang kepada masyarakat dan negara dan juga menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Dan bagi rakan serta kenalan yang hadir memberi penghormatan terakhir kepada mendiang siang tadi, pemergian Tun Samivelu disifatkan sebagai satu kehilangan besar buat negara. Antaranya Perdana Menteri yang melihat bekas Presiden MIC itu sebagai seorang pemimpin yang hebat. Jasanya amat besar, bukan sahaja kepada seluruh masyarakat India di Malaysia, tetapi jasanya amat besar kepada negara dari segi pembangunan sepanjang menjadi Menteri Kerja Raya. Tambahnya, mendiang adalah bapa penyatuan masyarakat India di Malaysia selain komited dalam memperjuangkan nasib kaum itu. Bekas ahli Parlimen Sungai Siput selama 8 penggal itu juga merupakan mentor kepada pemimpin MIC sepanjang dan selepas kepemimpinannya. Dan bagi saya secara peribadi, saya mengenali Tun semasa arwah ayah saya, Perdana Menteri, sehingga saya sendiri dalam kabinet bersama-sama dengan mendiang. Saya percaya bahawa sumbangan Tun kepada negara dan kepada parti MIC tak ternilai. Kehilangan Tun Samivelu adalah satu kehilangan tidak boleh digantikan oleh mana-mana orang. Sumbangan hari ini apa yang kita warisi, khususnya MIC, apa yang kita warisi adalah segala-galanya daripada perjuangan yang berbagai Tun. Terasa kehilangan seorang pemimpin yang telah bukan saja berkhidmat pada negara, masyarakat India khususnya, tapi yang telah banyak menyumbang dalam pembangunan infra negara kita. Turut melahirkan rasa duka cita atas pemergian penerima anugerah Pravasi Bharatiya Samman pertama dari Malaysia itu, Perdana Menteri India Narendra Modi. Polis Kelantan menahan 3 individu termasuk suami ejen jualan kosmetik yang dipercayai diculik dari kediamannya di Wakaf Baru berkait kes penyeludupan dadah. Pemangku Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, siasatan awal mendapati suami mangsa dipercayai terbabit aktiviti sindiket dadah. Menurut Datuk Muhammad Zaki, perselisihan antara ahli sindiket dadah dipercayai punca utama wanita itu dilarikan sekumpulan lelaki dari kediamannya di Kampung Semat Jal Selasa lalu. 3 yang ditahan semalam termasuk suami mangsa dan seorang wanita berusia 35 hingga 47 tahun berkaitan kes penyeludupan dadah. Tetapi setelah siasatan dibuat, kita dapati suami kepada wanita ini ada terlibat dalam satu sindiket yang menyalahi undang-undang. Dan hasil itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah telah mengadakan beberapa perbincangan dengan beberapa jabatan, termasuk dengan pihak Bukit Aman, dan kita telah mengadakan operasi secara besar-besaran untuk mengesan di mana wanita ini berada. Suami dia merupakan tangkapan pertama kerana kita dapat mengesan bahawa kemungkinan mangsa tahu mengenai kegiatan suaminya. Katanya suami mangsa berusia 36 tahun yang bekerja sebagai nelayan mempunyai 2 rekod jenayah lampau, manakala lelaki kedua ada 7 rekod jenayah. Semua suspek direman 4 hari sehingga Sabtu ini. Polis percaya tiada pembabitan pihak lain kerana kejadian berlaku akibat perselisihan hanya dalam kalangan ahli sindiket. Dalam perkembangan sama, polis sudah memohon bantuan daripada pihak berkuasa Thailand bagi menyelamatkan mangsa dan usaha giat dilakukan. Dan kita juga telah menghubungi counterpart kita di negara jiran untuk sama-sama membantu sekiranya wanita ini telah berada di negara jiran. Penduduk kampung dinasihatkan supaya tidak bimbang kerana kejadian hanya membabitkan ahli sindiket terbabit.
Keluarga mangsa juga tidak menerima sebarang panggilan daripada suspek. Dalam kejadian jam 5.10 petang Selasa lalu, ejen jualan kosmetik terbabit dipercayai dilarikan sekumpulan lelaki dari kediamannya. Wanita itu dilarikan dengan kereta jenis Toyota Vios dan ada penduduk memaklumkan melihat mangsa dibawa menaiki bot ke Thailand. Kereta suspek menggunakan nombor pendaftaran palsu ditemui jam 10 malam Selasa di Pangkalan Haram, Kuala Jambu. Yang di Petua Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak bersetuju menarik balik penganugerahan darjah utama Pangkuan Negeri yang membawa gelaran Datuk Seri Utama kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkuat kuasa hari ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan Datuk Zakuan Zakaria dalam satu kenyataan memaklumkan darjah itu dikurniakan pada 2009. Pembatalan dan pemansuhan keahlian itu berikutan keputusan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap beliau atas beberapa pertuduhan. Pulau Pinang negeri kedua menarik balik darjah kebesaran selepas Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah menarik balik darjah kebesaran Datuk Seri Najib. Jumpa kat dataran mereka, okey? Okey tak? Okey ke? Okey ke? Selamat Hari Kebangsaan. Lekas miliki peranti baru di jualan Maxis. Di tanah pusaka bumi bertuah ini, kita berpayung di langit yang sama. Kita menghirup udara yang serupa. Tanah ibunda, bumi berdaulat. Biar Laut Cina Selatan menjadi pemisah. Kita sekeluarga sehati sejiwa. Wilayah makmur dikongsi bersama, penuh resam muhibah berbudaya. Di bawah kibaran panji yang satu, jalur gemilang, lambang kemegahan. Keluarga Malaysia, ayuh segera. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus kita daki puncak jaya. Derap langkah biar senada. Genderang kejayaan kita palukan. Kita ini satu keluarga. Kita ini orang berbangsa. Malaysia berdaulat, penuh muafakat. Kita kaya budi. Kita bangsa halus berbahasa. Kitalah keluarga Malaysia. Dakwaan berlakunya hujan lebat berterusan mulai pertengahan November sehingga membawa kepada banjir besar penghujung bulan itu adalah tidak tepat. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah menegaskan pihaknya tidak mempunyai mekanisme tepat untuk meramalkan banjir lebih awal seperti yang dikatakan sebelum ini. Liputan akhbar yang kata banjir besar hujung November tu tak tepat lah. Sebab kita tak kata dia berlaku pada hujung November ke, pertengahan ke ataupun bulan-bulan tertentu. Beliau berkata demikian ketika program agensi-agensi teknikal dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana bersama media di Dewan Wawasan Markas SMART Anjuran Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pemantauan teliti tetap akan dilakukan setiap masa bagi memastikan sebarang kemungkinan bencana dapat diuruskan dengan baik. Ujarnya, ramalan hanya boleh dikeluarkan seawal sehari hingga 3 hari berpandukan prosedur operasi standard ketika ini. Met Malaysia juga akan menambah 5 lagi radar cuaca di Semenanjung Malaysia sebagai persediaan bagi mengetahui keadaan cuaca semasa secara lebih terperinci. Hanya dengan semangat kita boleh maju ke hadapan. Itulah wira Ibu Zain. Hampir 6 dekad Sabah di dalam gagasan Malaysia, kemajuan infrastruktur sosioekonomi terus dipastikan tiada golongan tercicir termasuk luar bandar. Apakah kayu ukur kemerdekaan sepanjang tempoh itu terisi dengan pembangunan? Laporan kedua Safwan Sawi menyingkap persoalan itu. 6
Nabawan Pensiangan. Sukan elektronik antara tarikan golongan muda program menjelang sambutan Hari Malaysia baru-baru ini menjadi salah satu indikator capaian jaringan jalur lebar di kawasan pedalaman terus diperluas. Dan komuniti ini bukan sahaja melibatkan di kawasan bandar seperti Kota Kinabalu, tetapi juga mempunyai komuniti yang besar juga di pedalaman atas seperti Nabawan, Keningau, di mana kita mempunyai banyak pemain lah. Dari Nabawan, saya ke daerah kecil Pagalungan Pensiangan meninjau perkembangan infrastruktur sosio-ekonomi penduduk di samping merasai suasana sambutan menjelang Hari Malaysia. Pemandu kami, Timbalan Menteri Kerja Raya yang juga ahli parlimen kawasan itu, Dato' Ata Joseph Kurup, memandu sendiri kira-kira 10 jam perjalanan pergi balik Keningau Pagalungan. Berlaku tanah runtuh, jadi pasukan konvoi sedang melakukan gotong royong untuk mengalihkan tanah dan juga kayu pokok yang jatuh dan kira-kira mengambil masa dalam 1 jam jugalah untuk selesaikan masalah itu. Bakal menggantikan jalan yang lebih baik dari Sapulut ke Pagalungan dijangka siap sepenuhnya 2024. Anggaran perjalanan 45 minit berbanding 2 jam jalan sedia ada. Kita dapat bawa lebih banyak potensi pembangunan ekonomi yang ada di sini. Tanah-tanah yang sudah terbiar sekian lama, dapatlah kita dapat membangunkan tanah-tanah di sini sebab perhubungan akses itu sudah ada. Dari pelan berimpak tinggi sehingga projek sekecil mana sekalipun, audit kualiti pemantauan pihak berkaitan bukan sahaja memastikan ketahanannya untuk tempoh lama, malah mengelak ketirisan dan kerosakan berulang sama ada akibat bencana dan sebagainya. Kemudahan infrastruktur inilah yang perlu dipertingkatkan khususnya di pedalaman berkaitan dengan infra dari segi kemudahan jalan, kemudahan bekalan tenaga dan kemudian bekalan air lah. Di sebalik pembangunan, tanah adat pusaka nenek moyang yang didiami sejak sebelum pembentukan Malaysia ada yang tergadai. Syarikat yang besar dari Semenanjung. Jadi walau bagaimanapun, kalaupun syarikat besar yang berpegang, sepatutnya kami penduduk tempatan ini di Sabah ini patut bagi keutamaan juga. Bukan juga kami mau sama itu kawasan. Isu kadar kemiskinan yang tinggi perlukan penyelesaian tuntas agar tidak ketinggalan arus kemajuan seperti dikecapi negeri lain. Ada lawatan orang cari tempat penginapan kan tidak mencukupi bah. Jadi yang lain di sekolah, yang lain di Kampung Binanding begitu. Jadi kalau boleh kami minta soal peruntukan. La ising ke setahun lang pesing no sing no pipiliati kuno pilen baiki na yo lahalan no tulungi ya sungai lambot ko tu alan au kanan ko. Penduduk pedalaman juga punya hak merasai nikmat kemerdekaan. Selamat Hari Malaysia, Sabah Sawi, TV3. Dakwaan pelantikan Farah Naz Karim sebagai pengarang kumpulan New Straits Times NST yang baru disebabkan campur tangan politik adalah sesuatu yang tidak wajar dan tidak berasas sama sekali. Malah media prima tidak dimiliki dan tidak melapor kepada mana-mana parti politik. Dalam satu kenyataan, pengerusi kumpulan media prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid menegaskan lantikan berkenaan dibuat berdasarkan merit. Jelasnya pemenang anugerah Kajai itu mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam operasi bilik berita. Farah Naz memecahkan monopoli 35 tahun yang dipegang akhbar harian berbahasa Melayu dalam memenangi anugerah Kajai yang berprestij, menjadi wartawan pertama dari akhbar Inggeris yang mencapai kejayaan itu. Tugasnya bersama TV3 juga dijangka merapatkan jurang cetak dan digital yang menjadi strategi utama dalam langkah NST memasuki era media baru. Disney Plus Hotstar kini di Unify TV. Dapatkan bersama Unify Home sekarang di TM Point atau unify.com.my/hiburan.
Kerajaan menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT membelanjakan sejumlah 11.6 bilion ringgit bagi pembinaan 98,000 unit rumah melalui projek perumahan rakyat PPR di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Rizal American Naina American berkata, jumlah itu merangkumi 156 projek yang telah siap dibina setakat 5 September lalu dengan memanfaatkan hampir 400,000 isi rumah terdiri daripada golongan B40 seiring dengan hala tuju baru program perumahan rakyat yang bermatlamat untuk membolehkan lebih banyak PPR dibina. 8.8 billion subsidized by government over the period of 20 years for to make sure rakyat dapat memiliki, dan setakat ini rumah PPR yang telah disiapkan di seluruh negara berjumlah 96,000 dan dalam sekitar lebih kurang 10 ke 12,000 dalam pembinaan, menjadikan semua sekali adalah 108,000, dan itu adalah datang daripada hampir 182 projek. Tambahnya, terdapat 26 projek lagi masih dalam pembinaan membabitkan lebih 10,000 unit rumah dan dijangka siap menjelang 2025. Ada dua PPR yang akan kita saksikan pecah tanah dalam tempoh terdekat ini, iaitu PPR Bera, kawasan yang maklumat Perdana Menteri sekali, dan PPR Kepala Batas. Dan kedua-duanya akan menyaksikan penambahan 1,700. Beliau terdahulu ditemui selepas menyerahkan surat tawaran kepada 90 penerima manfaat di bawah skim sewa untuk milik RTO di Rantau siang tadi. Hadir bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau, Datuk Seri Muhammad Hassan dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kesejahteraan Bandar, Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri Sembilan, Teo Kok Siong. Sebelum dapat rumah ni, saya tinggal di Saga, Ladang Saga. Saya kerja di Ladang. Terima kasih kepada kerajaan, kerajaan perumahan dan tomat kita yang dah 2 tahun lebih tak ada apa-apa tindakan untuk dapat ni rumah. Saya gembira sangat dapat berita yang baik ni. Dah 2 tahun jugalah menunggu rumah ni. Gembira jugalah hati ni rasanya. Kita dibentuk untuk menjadi seorang warga negara yang prihatin dan mencintakan negara. Kita meneguhkan perbatasan dan sempadan demi keamanan negara. Kita meletakkan peluang untuk terus melangkah demi kehidupan yang sejahtera. Kita menjaga kedaulatan demi negara yang merdeka ini. Nikmat keamanan dan keharmonian ini dapat dirasai oleh kita semua. Bersatu kita teguh bersama dengan semangat kita demi negara. Bank Negara Malaysia menjelaskan keputusan menaikkan kadar dasar semalaman OPR adalah untuk melaras kembali kadar faedah yang telah diturunkan kepada paras terendah dalam sejarah negara iaitu 1.75% semasa pandemik. Kenaikan OPR itu juga untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi semasa di samping mengekang inflasi. Menurut penolong Gubernur Frazee Ali Ismail, impak kenaikan OPR kepada inflasi hanya akan dilihat seawal 9 bulan. Beliau berkata Bank Negara telah memutuskan untuk melakukan kenaikan dasar monetary ini secara beransur-ansur supaya tidak terlalu membebankan orang ramai. Ini berbeza dengan negara lain seperti Amerika Syarikat yang menaikkan OPR secara drastik. Kadar faedah mereka ditingkatkan 50 mata asas, 75 mata asas, malah ada yang sehingga 100 mata asas.
para penganalisis ada juga yang meramal bahawa di negara-negara ini pertumbuhan ekonomi perlu merudum atau perlu berada pada paras negatif supaya inflasi boleh dikekang semula dan dikembalikan ke paras yang lebih terkawal. Kita semestinya tidak mahukan keadaan ini berlaku. Oleh itu, kita mahu bertindak dengan langkah awalan untuk mengelakkan kejadian ini daripada berlaku. Kata beliau, ekonomi negara kini di landasan kukuh ke arah pemulihan. Ia boleh dilihat menerusi aktiviti orang ramai di hujung minggu. Contohnya, kesesakan di lebuh raya, kedai makan penuh, pembelian kereta yang tinggi. Lapangan terbang juga semakin sesak dengan ketibaan pelancong dan rakyat Malaysia yang keluar negara. Namun sekitar 20% sektor ekonomi masih lagi terjejas akibat pandemik, termasuk sektor pembinaan. Golongan muda dan golongan berpendapatan rendah juga masih lagi merasa tempias pandemik. Moratorium bukanlah satu-satunya jalan pintas dalam segala perkara. Kita perlu meluaskan perbincangan kita mengenai bantuan bersasar kepada golongan ini. Seperti contoh? Seperti saya katakan, bank-bank sudah menyediakan pakej-pakej yang tersedia untuk membantu mereka. Apa yang mereka perlukan ialah untuk tampil dan berbincang dengan bank mengenai keadaan hutang mereka. Dalam pasca pandemik ini, beliau menasihatkan orang ramai agar membina semula simpanan mereka yang digunakan semasa pandemik. Dan kenaikan OPR ini juga secara langsung akan meningkatkan pulangan deposit mereka. Menyentuh cadangan menambat nilai ringgit kepada dolar Amerika, beliau berkata rejim tukaran asing yang fleksibel adalah yang terbaik bagi Malaysia. Apa yang diperlukan, pasaran yang teratur agar ringgit boleh bertindak balas dengan apa yang berlaku di peringkat global dan domestik. Rejim pertukaran ringgit sekarang adalah rejim yang terbaik untuk Malaysia. Kerana dengan pergerakan ringgit itu, ia membolehkan negara adjust kepada tekanan-tekanan yang dihadapi. Sebaik saya bagi contoh, apabila ringgit turun nilai, terdapat winners and losers. Antara winners ialah para pengekspor kita, contohnya. Alright, so mereka dalam keadaan sekarang mendapat hasil yang lebih tinggi dan ia akan membantu untuk penggajian yang lebih baik. Beliau menambah seluruh dunia terkesan akibat kenaikan dolar Amerika. Namun, ringgit juga meningkat berbanding pound sterling, euro, won Korea dan yen Jepun. Ringgit akan kembali mengukuh berbanding dolar Amerika apabila pengukuhan dolar mula reda dengan asas ekonomi Malaysia masih kukuh. Bursa Malaysia mengakhiri dagangan minggu ini dengan nada lemah susulan dagangan yang suram. Ia berikutan ketiadaan pemangkin belian untuk meningkatkan sentimen pelabur. Pada jam 5 petang, FBM KLCI turun 0.08%. Sementara itu, ringgit ditutup tinggi pada 4.4534. Pihak berkepentingan dalam industri minyak dan gas, perkhidmatan dan peralatan OGSE perlu berganding bahu menyediakan tenaga mampan ketika dunia beralih kepada persekitaran pelepasan karbon yang lebih rendah. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, industri OGSE perlu menyampaikan inovasi teknologi terbaik bagi mencapai peralihan optimum. Peserta industri minyak dan gas juga disaran untuk meninggalkan norma perniagaan seperti biasa dalam menghadapi cabaran dicetuskan pandemik COVID-19. Ia sekaligus dapat mewujudkan ruang terhad untuk peserta merealisasikan inovasi teknologi yang lebih hebat.
The industry must continue to tap the full potential of the technologies at its disposal to offer the solutions that we so sorely need to meet the world's growing demand for energy. Achieving this will require energy to be produced in a more progressive, collaborative and equitable way, with a focus on reducing emissions, shrinking our carbon footprint and delivering continuous improvements in operational excellence. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama pada pembukaan Minyak dan Gas Asia 2022, pameran dan persidangan perkhidmatan minyak dan gas Malaysia serta persidangan kemampanan petrokimia di Kuala Lumpur. Persidangan itu memberi fokus kepada kelestarian, peluang pertumbuhan dan teknologi inovatif bagi menyokong peralihan tenaga di seluruh dunia. Tambah beliau, di peringkat global, kebanyakan syarikat membentuk kerjasama untuk mempercepatkan langkah menerima guna tenaga baru selain mencipta pelbagai aliran perolehan baru serta berkongsi sumber dan pelaburan. Petronas remains committed to working together with our partners, and this becomes even more important as the industry accelerates its effort to decarbonize operations as part of a wider energy transition. Petronas is of the view that such a transition must be executed responsibly, sustainably. It would apply low-carbon technologies strategically and systematically. Menuju ke hadapan, Petronas akan terus berganding bahu dalam memupuk industri OGSE untuk meningkatkan lagi sumbangannya kepada ekonomi negara. Kembali dengan laporan antarabangsa. Seorang remaja Palestin terbunuh dalam pertempuran dengan tentera Israel berhampiran Jenin di tebing barat. Uday Salah, 17 tahun, maut akibat ditembak rejim Israel di Kafr Dan. Tentera Israel berkata mereka mensasarkan rumah pembunuh Major Bar Falah dan menahan penduduk di seluruh tebing barat. Falah terbunuh Rabu lalu dalam pertempuran berhampiran pusat pemeriksaan Jalameh, utara Jenin. Turut terbunuh dua warga Palestin, Ahmad Abed dan Abdul Rahman Abed. Brigade Al-Aqsa, sayap bersenjata Fatah, mengaku bertanggungjawab atas kematian Major Israel itu. Azerbaijan dan Armenia bersetuju melakukan gencatan senjata bagi menghentikan pertempuran yang sehingga kini meragut nyawa 155 anggota tentera kedua-dua pihak. Perintah itu berkuat kuasa jam 8 malam waktu tempatan. Ia diumumkan Setiausaha Majlis Keselamatan Armenia, Arman Grigorian, dalam satu kenyataan yang disiarkan di televisyen. Bagaimanapun, perincian lanjut berhubung perjanjian gencatan senjata itu tidak didedahkan. Azerbaijan juga belum mengeluarkan sebarang kenyataan. 2 hari lalu, Rusia mengusahakan gencatan senjata namun gagal. Gencatan senjata susulan pertempuran sengit 2 hari antara dua musuh lama ini. Kedua-dua pihak saling menuduh sebagai punca permusuhan yang tercetus. Kebakaran hutan di Samoa Barat Daya Perancis memusnahkan lebih 300 hektar kawasan hutan. Sekaligus memaksa ratusan anggota bomba bertungkus lumus semalaman untuk mengawal api sebelum ia merebak ke kawasan lebih luas. Anggota pasukan beruniform giat menjalankan raptai untuk upacara pemakaman Ratu Elizabeth II. Tentera serta pasukan beragam bagpiper berarak dari Westminster Hall ke Westminster Abbey seawal jam 2.30 pagi waktu tempatan. Baginda bakal dimakamkan Isnin nanti. Presiden Joe Biden melakukan lawatan kerja ke pameran auto antarabangsa Amerika Utara bagi melengkapkan undang-undang iklim, cukai dan penjagaan kesihatan yang menawarkan insentif cukai untuk pembelian kereta elektrik. Beliau turut berkesempatan memandu kereta elektrik model Cadillac Lyric. Kemungkinan tanpa had menanti apabila anda dikuasakan oleh jalur lebar Unify Home. Selami emosi dan rasai keterujaannya. Dengan Unify Mobile, setiap detik pasti tidak akan terlepas. Serta kongsi kegembiraan dengan mereka yang amat bermakna. Nikmati 100,000 jam hiburan pilihan anda. Unify duniamu bila-bila masa di mana-mana sahaja. Unify. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Hari pertama Sukan Olahraga Sukma MSN 2022 menawarkan 7 pingat emas. Salah satu emas yang dimenangi atlet Pahang Muhammad Iqbal Hasan Muhammad Kamal Hussein paling mencuri tumpuan apabila atlet berusia 20 tahun itu berjaya memecahkan rekod Sukma selama 26 tahun dalam acara 10,000 meter jalan kaki lelaki. Bagaimanapun rekod itu tidak diiktiraf sebagai catatan baru Temasya, memandangkan edisi ke-20 kali ini merupakan pengganti kepada Sukma Johor dengan had umur dilanjutkan sehingga 23 tahun. Muhammad Iqbal Hasan berjaya memecahkan rekod Temasya selama 26 tahun milik atlet Masum A. Murosami pada 1996 selepas cemerlang mencatat 31 minit 11.62 saat dalam acara 10,000 meter jalan kaki lelaki. Atlet berusia 20 tahun itu jauh meninggalkan atlet Selangor SD Nashwarma yang berpuas hati dengan perak, manakala atlet Pulau Pinang B. Ruashwaran memenangi gangsa. Kejohanan ni umur 23 tahun ke atas, ke bawah. Yang sebelum ni dengan rekod-rekod ni 21 ke bawah. Macam tu technically tidak dapat diterima lah. Kejohanan ni kejohanan lain. Walaupun Sukma, tapi kejohanan bawah 23 tahun. Berapa umur dia 20 tahun? Tuan-tuan. Ya. So ada tak usaha untuk buat rayuan sebab rekod ni dah 26 tahun ke? Kita akan kumpul semua keputusan dan hantar ke MSN untuk diiktirafkan. Iqbal Hasan bagaimanapun berpeluang menambah 2 lagi emas buat kontijen Pahang apabila dijadual turun beraksi dalam acara 3,000 dan 5,000 meter esok dan Sabtu ini. Perasaan saya tak apalah abang, kita tak boleh buat apa-apa lah. Biarlah. Tapi saya tak kecewa sangat lah sebab saya dah buat yang terbaik. Saya punya personal best sekarang. Okey lah. Nampak saya... Sementara itu, dalam acara 5,000 meter lumba jalan kaki wanita menjadi milik atlet wilayah Persekutuan Kok Hui Yen yang mencatat 28 minit 45.81 saat. Atlet Kelantan Nurul Alia Hazdikah Kamarazaman memenangi perak manakala seorang lagi atlet wilayah Persekutuan Nurul Ashikin Husin berpuas hati dengan gangsa. Dalam acara lempar cakra wanita, saingan hanya disertai 4 peserta sahaja yang mengambil bahagian. Menerusi catatan terbaik 44.99 meter, Nur Atika Sufiah Muhammad Haniza mencatat kejayaan untuk bergelar pemenang pingat emas dari Johor meninggalkan wakil Pahang di podium perak dan atlet Sarawak meraih gangsa. Kontijen Perak juga menerima kilauan pingat emas pertamanya hari ini apabila Nurul Ashikin Abbas mengungguli acara lompat kijang wanita dengan catatan 12.81 meter, mengatasi 5 pencabar lain. Begitu juga Sabah dan Sarawak yang menuai hasil emas sulung menerusi Farrell Glenn Philip yang memenangi acara lompat tinggi lelaki hasil catatan 2.15 meter, serta Jonah Chang anak ringan di acara lontar peluru lelaki dengan balingan sejauh 16.65 meter. Berkat sabar dan kerja keras atlet wushu Selangor Mandy Sibel Chen akhirnya terbalas selepas dia mengakhiri penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas di Temasya Sukan Malaysia Sukma MSN 2022. Kejayaan itu lebih bermakna apabila emas diraih Mandy itu juga merupakan pingat emas pertama kontijen Selangor pada edisi ke-20 ini. Air mata Mandy bercucuran sejurus disahkan pemenang pingat emas acara Taiji Kuan wanita sudah cukup menceritakan segalanya. Kejayaan itu juga mengubati kekecewaannya yang gagal beraksi dengan baik pada penampilan di Sukan Si Hanoi Mei lalu. Well, I guess you can say from the moment I started wushu because Sukma is the highest competition in Malaysia and it's a very prestige level. So in order to get any podium standing is already a recognition in Malaysia. So I guess you can say from beginning when I first started in 2015. Saingan Taiji Kuan wanita membuka gelanggang acara pertama pada hari kedua Sukan Wushu di Gymnasium 2 MSN Bukit Jalil pagi tadi. 14 peserta dari seluruh negeri bertanding dengan tumpuan terus terarah kepada Mandy yang mewakili negeri Selangor. Mandy melakukan rutin hampir sempurna sekaligus memukau juri yang memberikan mata tertinggi 9.600 mata. Untuk rekod, ini adalah koleksi pingat kedua buat Mandy selepas merangkul perak acara Taijijian wanita semalam. Atlet berusia 19 tahun itu mengetepikan pencabarnya Kuan Yongshin dari wilayah Persekutuan yang terpaksa berpuas hati dengan perak. Yongshin membuat 9.556 mata manakala gangsa menjadi milik wakil Sarawak Yong Arifah Khairul Kok menerusi catatan 9.530 mata. Sementara itu dalam acara sama bagi kategori lelaki diungguli wakil Melaka Tan Ziyi.
Pemenang pingat emas Sukan Si Vietnam ini nyata berada dalam kelas tersendiri untuk merakam mata tertinggi daripada 12 peserta di peringkat akhir. Atlet berusia 22 tahun ini merakam 9.650 mata, sekaligus mengumpul emas ketiganya di pentas sukma sejak penampilan pertama pada edisi 2016. Pingat perak dirangkul wakil Sarawak Muat Shao Yuan selepas membuat 9.570 mata, manakala atlet pelapis Negeri Sembilan Wong Jing Hong meraih pingat gangsa pertamanya di pentas sukma apabila mencatat 9.556 mata. Berikut ialah kedudukan semasa kutipan pingat 5 kontijen teratas sukma ke-20 setakat ini. Johor mengambil alih tempat pertama di kalangan 15 kontijen bertanding apabila mengumpul 7 kilauan emas, 6 pingat perak serta 1 gangsa. Melaka yang berada di tangga pertama semalam turun 1 anak tangga dibezakan 1 pingat emas. Carta 5 terbaik turut diisi wilayah Persekutuan, Pahang dan Pulau Pinang. Liga Super bersambung dengan 2 lagi perlawanan membabitkan kelompok 5 pasukan teratas. Terengganu TFC garang membenam Penang FC 3-0, manakala Kedah Darul Aman KDA mengenepikan cabaran Selangor FC 3-1. Naib juara Piala FA Terengganu TFC berjaya membalas dendam kekalahan lalu selepas merakam kemenangan 3-0 menundukkan Penang FC pada aksi Liga Super. Skuad kendalian Muhammad Nafuzi Zain berhasil mendapatkan jaringan minit ke-36 menerusi pemain sayap Muhammad Faisal Halim yang melakukan rebatan. Petrus Sitembi yang melakukan umpanan gol pertama sekali lagi menjadi watak penting pasukan. Dengan tugasan serupa membantu ketua pasukan Kipre Cece menggandakan kelebihan tuan rumah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Bada. Cece membuktikan sentuhan berbisa apabila meledak gol ketiga pasukan yang juga gol kedua pribadinya pada masa kecederaan. TFC mengumpul 32 mata di tempat keempat hasil 10 kemenangan, manakala pelawat pulang hampa membawa kekalahan ke-13 musim ini. Kedah Darul Aman KDA pula meneruskan rentak kemenangan ketiga berturut-turut Liga Super dengan menyekat kebangkitan Selangor FC di Stadium Darul Aman. Tuan rumah yang menekan lawan sejak sepak mula akhirnya mendahului menerusi penyerang utama Ronan Ngah selepas memudahkan sepakan percuma diambil Muhammad Almardi minit ke-22. Gawang pelawat bocor kali kedua pada minit ke-30 dan kali ini melalui pemain pertahanan Mark Wallace yang menanduk masuk hantaran Ronan Ngah. KDA dikejutkan dengan kebangkitan Selangor FC yang merapatkan kedudukan 3 minit berselang dari Harrison Kayon. Derek Giant banyak kali terselamat daripada terus ditembusi. Namun cabaran mereka lenyap apabila pemain gantian Muhammad Faid Muhammad Zulkifli Amin menjaringkan gol terakhir permainan memastikan kemenangan 3-1 sang Kenari. KDA berada di tangga kelima mengumpul 27 mata, sementara lawan tewas kali ketiga dalam 5 aksi terakhir. Laporan itu tadi mengakhiri semua sukan untuk malam ini. Saya Nazri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan menonton berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali. Program realiti TV3 Generasi Z musim kedua akan menampilkan lebih banyak cabaran yang menguji kemampuan fizikal dan mental pesertanya. Program berdurasi 1 jam itu akan bersiaran selama 10 minggu, jam 7 malam setiap Ahad bermula 18 September ini. Musim kali ini, saya tengok cabaran lagi susah daripada musim yang pertama. Maksudnya dari segi IQ ataupun dari segi kumpulan ataupun apa semua, cabaran dia memang agak mencabar. Sebab cabaran-cabaran dia, even orang dewasa sendiri pun agak susah nak buat. So bila diorang dapat buat tu, itu satu benda yang memang membanggakan lah. Generasi Z menampilkan Scots DHA Gummies sebagai penaja eksklusif kolaborasi strategik yang bertujuan mendorong kanak-kanak mencabar minda dan melibatkan diri dalam penyelesaian masalah melalui aktiviti menarik. Haris Alif selaku kapten akan mengemudi 8 peserta atau Wira Z berusia 11 hingga 13 tahun yang akan bersaing dalam pelbagai aktiviti mencabar. Generasi Z merupakan program rentetan daripada kejayaan The Z Power yang disiarkan di 8TV.
Sekian waktu ini, detik-detik cemas seorang bayi perempuan 4 bulan yang diselamatkan dari runtuhan bangunan di Amman, Jordan menutup tirai buletin utama malam ini. Ya, Malik, dan turut difahamkan tidak pasti apa yang menyebabkan bangunan 4 tingkat berkenaan runtuh secara tiba-tiba. Saksikan visualnya. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.